Wahai saudaraku, sesungguhnya mati, innal mauta, boleh terjemah tu. Sesungguhnya mati ni, bila kau ingat dia, maka tidak akan mengembira pun kepada mukmin itu sesuatu. Bila dia ingat mati, tak ada benda gembira pun. Maknanya tentang dunia tak ada yang gembira bila dia ingat tentang mati ni. Maka contoh yang ditunjukkan adalah sebagaimana yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Uwais Al-Qurani. Kita kenal sikit Uwais Al-Qurani. Uwais Al-Qurani, dia nama dia, dia pernah sebut sedikit dulu masa waktu maulid tentang Uwais Al-Qurani, yang bila berjumpa Sayyidina Umar, maka beliau mengatakan pada Sayyidina Umar, apa yang kau kenal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sekadar ibarat mengenal pedang yang masih belum keluar daripada sarungnya. Maknanya sekadar itu. Ini kata Uwais Al-Qurani. Dan Uwais Al-Qurani inilah kita baca sedikit tentang Uwais Al-Qurani. Nama dia Abu Amir. Nama dia Uwais Ibni Amir. Bapa dia nama Amir, Uwais Ibni Amir. Sebahagian riwayat mengatakan Uwais Ibnu Amir Al-Muradi, dan ada yang menyebutkan Uwais Ibnu Amir Al-Qurani. Dinasabkan pada tempat di Yaman, ada dua tempat. Sebab dia lahir di Muradi, kemudiannya dia bergerak ke Qurani ataupun Qarani ataupun Qarni. Itu yang menyebut Uwais Al-Qarni. Ada yang sebut Uwais Al-Qurani, ada yang sebut Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qurani ni, dan ianya di Yaman, dan dia daripada golongan tabi'in wal awliya'is salihin, dan dia wali yang salih. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat zaman Nabi itu, maknanya dia hidup pada zaman Nabi. Walakinnahu lam yalqi, maknanya dan dia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana'ahu minas safar ilaihi birruhu bi ummi, yang terhalang dia daripada safar untuk kepada Nabi itu adalah membuat baik kepada ibu dia. Kama haka dhalikal hafidhu Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Abu Nu'aim, dia Al-Hafiz, muhaddis, menghafal sekurang-kurangnya 100,000 hadis sanadnya dan matannya. Ia membuat kitab Hilyatul Awliya, satu kitab nama dia Hilyatul Awliya, iaitu An Asbaghi ibni Zaidin ataupun An Asbaghi ibni Zaidin, dan ia tidak di kalangan sahabah, dia di kalangan tabi'in. Iaitu Imam Zahabi pernah sebut pada dia dalam Siyar A'lamin Nubala, dan satu kitab nama dia Siyar A'lamin Nubala. Imam Zahabi juga muhaddis yang terkenal, menghafal lebih 200,000 hadis matan dan riwayat, dan pakar dalam ilmu hadis. Imam Zahabi. Sekarang ni kita dah tahu banyak dah pakar hadis, maka rujuk macam mana dia itu meletakkan hadis-hadis itu sahih atau hasan. Jangan diikut pada yang ujung-ujung ni, lebih-lebih lagi yang mari daripada golongan-golongan Al-Mujassimah, Al-Wahabiyah. Maka Imam Zahabi menyebutkan Al-Qudwatuz Zahid, dia satu contoh seorang yang zuhud. Sayyidut tabi'in fi zamanih, dia ketua para tabi'in pada zaman dia. Kana min awliya'illahil muttaqin, dia daripada kalangan wali-wali Allah yang sangat bertakwa. Wa min ibadihil mukhlisin, dan dia di kalangan hamba-hamba Allah yang sangat saleh. Nabi menyebutkan beliau ini ma'rufun fis sama'i wa majhulun fil ardi, dia sangat dikenali di langit, di kalangan para malaikat dan juga para bidadari, wildan.
majhulun fil ardi, dan tidak dikenali di bumi. Orang tak berapa nak kenal dia. Di zaman dia tu orang tak kenal dia. Bahkan sebahagian riwayat mengatakan orang menuduh dia gila, dan budak-budak selalu baling batu pada dia ketika mana dia berada di Kufah. Last dia punya dia tinggal di Kufah, dan kemudian dia syahid ketika berperang bersama Saidina Ali dalam perang Siffin. Sehingga budak-budak baling batu pada dia. Dia tersenyum dan dia kata, boleh tak kalau nak baling juga baling batu kecil, dan jangan aim dekat kaki aku, sebab kaki aku nak berdiri untuk solat, takut kalau cedera tak boleh nak solat. Ni Uwais Al-Qurani. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, cuba tengok dalam syarah Sahih Muslim, ma akhrajahu Imam Muslim rahimahullah min ahadithihi fi fadlihi, yang diriwayatkan oleh an Usair ibn Jabir. Usair ibn Jabir radhiyallahu anhu qala kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais ibn Amir. Usair ibn Jabir meriwayatkan, mengatakan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab ketika zaman pemerintahan beliau sentiasa bertanyakan kepada golongan-golongan yang datang daripada Yaman menunaikan haji. Maka beliau akan bertanya, sa'alahum, akan bertanya kepada mereka, ada tak di kalangan kamu nama Uwais ibn Amir? Hatta ata ala Uwais, sehinggalah Saidina Umar tanya seorang-seorang sampailah pada seorang lelaki yang itu adalah Uwais. Faqala, maka Saidina Umar berkata, anta Uwais bin Amir, adakah engkau ini yang bernama Uwais ibn Amir? Qala na'am. Maka lelaki itu kata, ya, aku Uwais ibn Amir. Qala min Muradin, adakah kau datang daripada Muradin, satu tempat di Yaman? Summa min Qarnin, adakah kau ni datang daripada tempat di Yaman nama dia Muradin, kemudian kau pergi Qaranin, kemudian kau datang sini? Maka dijawab oleh Uwais ibn Amir, qala na'am, ya. Qala fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin, dan adakah engkau penyakit sopak dan Allah sembuhkan penyakit sopak engkau itu kecuali sebesar dirham? Sebahagian riwayat kata di belakangnya badan, sebahagian riwayat di leher. Faqala na'am. Imam Abu Nu'aim menyebutkan dia sembuh daripada sopak ni. Ini fadilat dia daripada sudut dia dengan ibu dia. Maka Uwais ni disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim, dia sangat kasih ibu dia. Ibu dia ni duduk di Yaman dan sangat miskin. Bapa dia meninggal ketika dia kecil. Mak dia lah membesarkan, sehinggalah musibah kena pada mak dia, iaitu mak dia lumpuh dan buta. Maka mak dia dijaga oleh Uwais. Ketika seruan Islam sampai melalui orang-orang Yaman yang pergi berjumpa Rasulullah, Uwais dan mak dia masuk Islam tanpa bertemu Rasulullah SAW ketika itu. Dan ketika tu Uwais sangat-sangat nak jumpa Rasulullah. Maka dia pergi dan minta izin daripada ibu dia. Ni kena faham pertama sekali, dia nak pergi berjumpa Rasulullah dan minta izin daripada ibu dia. Dalam sebahagian riwayat, ibu dia izinkan dan dia pergi. Bila sampai ke Madinah, ketika itu Rasulullah dan para sahabat keluar berperang dan dia berjumpa Sayyidatina Aisyah. Sebab mak dia pesan sebelum tu boleh, tapi balik dengan segera. Dia cukup taat mak dia. Maka bila dia sampai tengok Rasulullah tak ada, Aisyah suruh dia tunggu. Dia kata dia tak boleh tunggu sebab mak dia suruh balik segera. Mak dia tidak sihat, mak dia buta dan lumpuh. Maka dia balik. Masa dia balik tu, dia ada cubaan untuk pergi lagi, dan mak dia mengatakan, abqi ma'i, kekal denganku.
aku perlukan kau. Maka dia taat kepada ibu dia dan dia tinggal. Kena di sini kena faham. Dalam bab dia nak menjemu Rasulullah, dalam bab dia nak memahami wahyu-wahyu, nak belajar daripada Rasulullah, nak mendekati Rasulullah, dia dahulukan. Tetapi bila ibu dia tidak mengizinkan, dia tinggal. Dan sebab, lihat, ibunya buta dan lumpuh. Jadi di sini ibu dia tidak mengizinkan dan dia taat, dan Rasulullah cukup hormat kerana dia seorang yang jujur. Dia bukan tak nak jumpa Rasulullah, dia sangat rindu Rasulullah. Zaman kita tak mau belajar, tak nak menuntut ilmu, tak nak jumpa para ulama, alasan dia ibu. Kena faham ni. Dia buat alasan ibu dan dia tak jujur, dia sendiri malah belajar. Ni kebanyakan yang berlaku. Jadi jangan samakan, kalau sikap kita begitu, jangan samakan dengan Uwais. Ini Buya nak pesan. Sebab apa? Supaya antum bila belajar, syaitan akan cuba sesatkan antum. Jadi antum faham salah. Hatta wali pun di depan antum mengajar, antum faham silap. Syaitan cuba buat kamu faham dan gunakan alasan itu untuk nafsu antum. Ini kena faham boleh. Cuma Uwais ini kita boleh ambil faedah daripada sudut dia memuliakan ibu dia dan mendengar cakap ibu dia. Maka ibu dia ni kata kekal dengan aku sebab ibu dia perlukan Uwais. Dalam keadaan dia lumpuh, dia buta. Siapa yang tak perlukan anak, dan anaknya satu-satunya Uwais. Dan Uwais sangat taat. Bila ibu dia kata, dia akan ikut. Maka kekal dia duduk dengan ibu dia. Sehingga masa ibu dia dah tua tu, Imam Abu Nu'aim memberitahu dia nak sangat pergi ke Mekah, nak menunaikan haji. Jadi zaman tu kalau dari Yaman nak pergi Mekah, kena naik beberapa ekor unta, dan atas unta tu, ini Buya dah terjemah terus lah, maknanya atas unta tu biasanya akan dibuat macam rumah kecil untuk duduk dan berlindung daripada panas dan juga hujan. Orang-orang yang senang, dia bolehlah buat begitu. Jadi Uwais unta pun tak boleh. Memang dia tak ada kemampuan, sangat miskin. Maka Uwais memikirkan dalam kepala dia, macam mana aku nak buat. Maka akhirnya Uwais ini berfikir satu idea. Dia membeli seekor lembu, anak lembu besar dia 20 kilo, kata kecil lagi 20 kilogram. Dan dia buat satu rumah kecil untuk kandang untuk lembu itu di atas bukit. Dan dia buat tempat makan lembu itu di bawah bukit. Sehingga ketika tu orang dah rasa Uwais ni pelik. Macam tak betul lah. Selalu orang akan letak tempat makan dekat tempat dia duduk lah. Dan dia buat macam mana, setiap hari dia akan naik ke bukit itu dan bawa kendong lembu itu, dan dia turun bagi makan, dan dia kendong semula bawa naik ke atas. Begitulah setiap hari selama 6 bulan, setengah riwayat 8 bulan. Sehingga lembu tu membesar daripada 20 kilo jadi 30 kilo, 40 kilo sehingga 100 kilo. Ni riwayat yang paling tepat lah, 100 kilo. Dan dia sudah biasa dengan mengangkat 100 kilo itu, turun naik bukit. Apa tujuan dia buat begitu? Sebab dalam kepala dia, dia berniat nak kendong mak dia berjalan daripada Yaman ke Makkah, dan akan mengendong mak dia dalam melakukan urusan haji, tawaf, sa'i dan sebagainya lah. Maka Uwais ni dia buat benda tu selama beberapa bulan daripada awal tahun sehinggalah hampir hendak menunaikan haji. Ketika tu dia dah merasakan dia ada kekuatan. Maka akhirnya dalam riwayat dia meletak, dalam bahasa Arab biar terjemah terus, dia meletakkan ibu, mengendongkan ibunya di bahagian depan, dan di belakangnya itu diletakkan makanan-makanan seperti roti dan sebagainya di bahagian belakang. Dan dia start berjalan dari rumah dia, iaitu Al-Muradi. Berjalanlah dia sampai ke Mekah. Maka dia berjalan, yang mana dia bajet 100 kilo tu sebab ibu dia tak sampai 50 kilo dan barang-barang lain 50 kilo. Jadi dia pun berjalan. Dia buat tawaf dan sebagainya sehinggalah ibunya itu merasa seronok dan gembira. Kerana ibu dia kata, aku nak juga pergi haji. Ni anak yang dia fikir juga macam mana dia nak bawa mak dia pergi haji. Ketika Uwais Al-Qurani ini, dalam riwayat yang pertama, doa ibu dia ketika mana, bukan doa, pertanyaan ibu dia ketika mana melihat Kaabah
pada akhir dia nak tawaf untuk meninggalkan Makkah untuk balik ke Yaman. Ketika itulah dia berdoa dan ibu dia tanya, wahai Uwais, apa yang kau doakan? Maka Uwais mengatakan, wahai ibu, aku doakan moga Allah mengampunkan dosamu. Maka Uwais mengatakan, ibu Uwais mengatakan, bagaimana dengan dosamu? Maka Uwais mengatakan, dosamu kalau terampun wahai ibu, maka kau akan masuk syurga, dan bagiku cukuplah redamu padaku dan aku akan masuk syurga. Maka ibu dia mengatakan, wahai Uwais, doalah pada Allah, mudah-mudahan aku nak sangat Allah sembuhkan penyakit sopak. Ketika tu badan dia penuh sopak daripada atas sampai bawah. Belang-belang badan dia putih-putih. Maka dia mengatakan, wahai ibu, aku takut nak berdoa demikian kerana takut Allah memandang aku tidak redha dengan penyakitku ini. Maka ibu dia pun memandang Uwais dan mengatakan, wahai Uwais, mendengar perintah ibu tu hukumnya wajib, maka aku perintahkan kau berdoa pada Allah agar Allah sembuhkan penyakitku sopakmu. Maka Uwais ketika itu dengan berkata kepada Allah, ya Allah, dengan permintaan ibuku, aku mohon kau sembuhkan aku walau bagaimanapun ya Allah. Aku khawatiri ada dosaku yang masih ada, maka kau tinggalkanlah baki sedikit dari sopakku. Ini dia berkata pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sembuhkan penyakit dia itu dan tinggalkan sedikit, dan memang itu kehendak Allah juga, kerana itulah tanda yang membuatkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, ini Uwais. Kita bagaimana dengan mak ayah kita? Kerana itu kita kena dekat dengan para ulama agar memahami bagaimana sebenarnya anak yang berbakti. Bukan dengan memberikan harta dunia semata-mata, tetapi memberikan agama pada ibu ayah kita dan sentiasa mendoakan dia. Bagi kita yang telah pergi mak ayah kita, doakan banyak-banyak. Kerana Allah sentiasa meletakkan bila menyembah dia, maka berbuat baik pada kedua ibu bapa kita. Kerana dia membesarkan kita, melahirkan kita, terutamanya ibu kita. Kerana itulah Nabi menyebutkan bahawa antara orang-orang yang makbul doanya, orang yang sangat berbakti pada ibu dia. Sebagaimana Uwais Al-Qurani, doa dia makbul. Kerana itulah disebutkan di sini sambungan pada riwayat Muslim, maka dia disembuhkan kecuali dirham. Qala na'am, maka dia mengatakan, bila Sayyidina Umar tanya, adakah engkau orang yang sopak dan disembuhkan kau kecuali sebesar dirham? Ya, aku. Qala na'am. Qala laka walidatun. Dan Sayyidina Umar berkata lagi, adakah bagimu seorang ibu? Ketika itu dia sudah meninggal dunia ibu dia. Uwais Al-Qurani ni meninggal aja ibu dia, maka dia bergerak menuju ke Madinah dan kemudiannya belajar daripada sahabat-sahabat dan kemudiannya pergi ke Kufah. Maka ketika itu qala na'am qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Sayyidina Umar pun berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, satu hari nanti akan datang pada kamu seorang lelaki nama dia Uwais ibn Amir, ma'a amdadi ahli Yaman, dia akan datang dengan segerombolan golongan daripada Yaman. Min Muradin, dia datang daripada Muradin, thumma min Qaranin, kemudian dia pergi Qaranin, kemudian dia pergi ke Makkah. Kana bihi barasun, dan kau nak kenal Uwais ni, kata Rasulullah, dia ada sopak. Fabarra'a minhu, dia disembuhkan Allah sebagaimana kisah yang Buya sebutkan tadi tu. Illa mawdi'a dirhamin, dalam riwayat yang Buya sebutkan tadi, atas permintaan dia supaya tinggalkan sikit. Lahu walidatun huwa baha barrun, dan dia ada ibu dan dia sangat berbuat baik pada ibu dia. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah, maknanya berdoa kepada Allah, pasti Allah akan jawab doa dia. Ini Nabi sebut, Nabi ini Nabi. Dia sebut ada seorang yang bukan Nabi pun dan bukan sahabat,
Ini tanda contoh wali min awliyaillah. Maka dia kalau berdoa la barra. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Sekiranya engkau wahai Umar mampu minta dia tolong, minta pada Allah agar ampunkan dosa-dosa engkau, maka berbuatlah demikian, kata Rasulullah. Ni tawaduknya para sahabat. Sedangkan mereka sudah dijamin masuk syurga, tapi tetap Nabi ajar dia orang. Nampak tak ni? Nampak tak? Ajar dia orang, minta ampun dosa kau. Kerana itu Buya selalu pesan pada antum, jangan rasa kita ni tak ada salah. Fikir salah apa kita. Bila guru menegur, fikir salahnya. Bila tanya, tak tahu. Berat kita ni. Alah. Maka fastaghfirli. Maka Sayyidina Umar minta pada dia, fastaghfirli. Maka tolong wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah ampunkan dosaku. Maka Uwais bila dengar begitu, fastaghfara lahu. Maka dia mohon pada Allah untuk dia ampunkan. Dalam riwayat yang lain, Buya baca dalam kitab yang lain, Uwais ni cakap dahulu pada Sayyidina Umar bahawa dia tahu bahawa dia ini datang bisyarah daripada Rasul untuk mohon pada Allah agar diampunkan dosa kau. Dia cakap pada Sayyidina Umar. Ketika itu, faqala lahu Umar, aina turid? Ni lepas ni kau nak pergi mana wahai Uwais? Qala Kufah, al-Kufah. Maka dia berkata, aku nak pergi Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha? Nak tak aku tulis ke gubernur yang di sana, ila amiliha, di situ yang berkuasa di sana untuk layan kau, untuk bagi tempat duduk. Tengok jawapan Uwais. Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Dia kata apa? Sesungguhnya aku suka duduk di kalangan orang-orang asing, iaitu tak dikenali. Itu lebih aku sukai daripada dikenali di satu tempat. Ni zuhudnya dia, tawaduknya dia, yang mana tak mahu dia dikenali oleh sesiapa. Dia nak duduk di kalangan orang yang susah seperti dia. Cuba tengok. Qala Usair ibn Jabir meriwayatkan terus. Qala falamma kana min al-'amil muqbil. Panjang sikit hadis ni. Dia nak baca. Ini falamma, Buya terjemahlah. Ini dalam bahasa Arab. Falamma kana, daripada Sahih Muslim. Buya dinakalkan, Buya letak dalam handset Buya ni. Falamma kana min al-'amil muqbil hajja rajulun min ashrafihim. Dan apabila tahun depan tu pula, yang mana dia dah ada di Kufah, tahun depan tu orang-orang yang haji datang di kalangan yang mulia di Kufah tu. Orang-orang yang berjawatan di Kufah itu, ada seorang yang berjawatan tinggi di Kufah datang. Maka selepas itu biasalah dia akan menghadap Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila jumpa Sayyidina Umar, fawafaqa Umar fasa'alahu. Pertama sekali Umar tanya kepada orang besar Kufah ini, fasa'alahu an Uwais, tentang Uwais Al-Qurani. Qala, apa orang ni cakap? Taraktuhu rathal baiti qalilal mata'i. Aku tinggalkan dia dalam keadaan rathal baiti. Ini satu kalimah yang membawa maksud rumah yang sempit, yang kecil, yang miskin. Aku tinggalkan dia dalam keadaan, maksudnya masa aku datang, dia dalam keadaan rumah dia begitu, qalilal mata'i, dan harta benda tak ada sikit. Maknanya miskin lah, dalam rumah yang sempit dan miskin. Maka Sayyidina Umar bila dengar begitu, dia faham. Sebab memang Sayyidina Uwais tak terima pemberian pembesar-pembesar, dia nak duduk begitu. Ini pilihan dia. Dah faham. Jangan kita pandang serong pada Sayyidina Umar pula, ataupun pembesar Kufah itu. Ini nak menunjukkan orang yang menunjukkan zuhud yang hakiki. Maka maksudnya dia dalam keadaan boleh tak dapat benda-benda tu? Boleh sangat. Sayyidina Umar, khalifah, Amirul Mukminin, kenal dia. Bahkan nak mengenalkan dia, pembesar Kufah kenal dia. Maka disebutkan itu, Buya pernah sebut dalam sifat bakhil, dalam hati kita, sifat kedeku, sifat apa? Jangan mendabik dada bila mengatakan tidak ada bakhil selagi mana tidak diuji dengan harta. Jangan mengatakan kita zuhud apabila tidak diuji dengan kemampuan boleh menjadi masyhur.
dengan kemampuan boleh berjawat jawatan tinggi. Selagi benda tu tidak ada pada kita, jangan duk kata kita ini orang panggil zuhud atau tawadhu ataupun tidak bakhil, sebab kita tak diuji dengan kekayaan. Dia faham? Tu pasal jangan mudah mendabik dada. Kita tidak tuduh dia bakhil, cuma jangan mudah mengatakan aku sudah mempunyai sifat-sifat itu semua. Kecuali apabila sebagaimana ditunjukkan Uwais, dia memilih. Maka Saidina Umar pula memilih untuk kita. Saidina Umar juga seorang yang zuhud, dan dia menggunakan harta pada perkara yang perlu saja. Maka disebutkan bahawa Usair ibni Jabir meriwayatkan lagi, mengatakan bila sampai tahun yang depan tu orang pun pergi haji, dan ada yang di kalangan mulia-mulia berjumpa Saidina Umar. Maka Saidina Umar tanya Uwais tentang khabar Uwais. Maka diberitahu oleh pembesar Kufah itu dia tinggal dalam rumah sekian-sekian yang miskin. Qala, maka Saidina Umar pun beritahu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah dengar Rasulullah SAW bersabda, ta'ti alaikum Uwais bin Amir. Diulang balik yang tadi, yang awal tadi. Telah akan datang kepada kamu seorang lelaki nama Uwais bin Amir, ma'amda di ahli Yaman, dengan gerombolan daripada Yaman, min muradin thumma min qaranin, kana bihi barasun fabarra'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarra. Maka dia sebut balik contoh yang tadilah, iaitu dia ada bara, dia ada sopat contoh. Fa in istata'ta ay yastaghfir laka fa'al. Maka Nabi tu mengatakan, kalau kamu mampu untuk minta dia doa untuk ampunkan dosa, minta kat dia. Fa'ata Uwaisan. Maka bila pembesar Kufah ni dengar, Saidina Umar kata, kau pergi minta kat dia supaya Allah ampunkan dosa kau. Maka dia pergi. Pembesar ni pergi. Sebab pembesar ni buat haji kan, balik haji dia jumpa Uwais. Fa'ata Uwaisan faqala, dia mendatangi Uwais, faqala, dan dia berkata, astaghfirli, maknanya minta ampun untuk aku. Dia minta pada Uwais. Uwais jawab apa? Qala anta ahdathu ahdan bisafarin salihin fastaghfirli. Uwais mengatakan, engkau baru pulang, ni Buya terjemah tu bagi untuk mudah faham, kamu baru pulang daripada safar yang soleh, safar yang mulia. Engkau baru sangat balik, ahdas, maknanya baru sangat balik daripada pemusafiran yang sangat mulia, haji. Engkau lah minta pada Allah ampunkan dosaku. Ni Uwais, tawaduknya Uwais. Betul tak? Kan antum banyak bila pergi umrah apa sebagainya, balik tu rasa doa makbul, lepas tu tak ziarah dah ulama' pada. Tak ada pun jumpa tok guru minta doa, tak ada. Kalau minta pun sebelum pergi, balik tak minta. Ni cerita dia ni dah balik, boleh faham? Dah balik. Memang Uwais tak ada zaman kita, tapi insya-Allah ada orang-orang yang dekat dengan Allah minta doa. Ini balik tu dah teruk dah. Kadang terus tak nampak muka lah, mana pergi? Tengah power bawa balik umrah, bawa balik haji. Masya-Allah, dah terus tak nampak muka dah. Saya nampak benda putih atas Kaabah. Terus makam tinggi lah. Padahal mata dia kero masa tu. Adalah. Ini saja Buya mengusik, insya-Allah antum tidak begitu. Maka disebutkan dia minta ampun. Maka Uwais kata, kau baru balik daripada safar, baru sangat balik daripada safar yang mulia, kau lah minta ampun untuk aku. Pembesar ni kata lagi, qala astaghfirli, mintalah ampun untuk aku. Qala anta ahdathu ahdan bi safarin salihin fastaghfirli. Diulang lagi, engkau mau balik ni, musafir hebat ni, kau lah minta ampun daripada Allah untuk aku. Kemudian bila dia Uwais dah dua kali ulang, Uwais cakap pula lagi sekali, sebab dia pelik, minta sangat dia doa ni, kenapa? Jadi Uwais pun tanya, qala laqita Umar. Uwais kata, ke engkau kat sana engkau jumpa Saidina Umar? Kau jumpa Umar kat sana? Bila dia sebut begitu, pembesar ni jawab, qala na'am,
Ya, aku jumpa Sayyidina Umar. Senyum Uwais ibn Al-Quran. Terus fastaghfara lahu. Terus dia angkat tangan dia, ya Allah, ampunkan dia ni. Sebab dia tahu bahawa yang pesan dia suruh minta doa iaitu Sayyidina Umar. Kat situ kita boleh nampak mahabbah, kasih Sayyidina Umar dengan Uwais. Fafatina lahun nas. Masa tu heboh tentang Uwais ni doa makbul. Heboh. Fafatina lahun nas iaitu fafahima maqamahu inda Rasulillah wa inda Allah wa inda Rasul. Masa tu manusia semua pakat faham dah. Oh, Uwais yang kita duk kata pelik ni, rupanya makam dia tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasul. Fantalaqa ala wajhi. Di sini kalau antum lihat pemahaman dia daripada ni, kalau kita tengok dalam periwayatan yang lain, maka dia pun bangun tinggalkan dan orang tawarkan macam-macam untuk dia. Dan dia kekal macam tu sampai dia syahid. Walaupun orang masyhur pun dia tak doakan. Dia punyalah, orang panggil tawaduknya dia. Sampai pembesar Kufah tu minta pun dia tak doakan. Cuma bila dia dengar Sayyidina Umar cakap, maka dia pun doakan. Wallahu alam dalam dia mendoakan dan sebagainya. Masa tu orang baru fahamlah kedudukan dia di sisi Allah dan Rasul. Maka qala Usair bin Jabir ni pun sempat berjumpa dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan Uwais Al-Quran. Usair bin Jabir. Setengah riwayat boleh tak pasti sama ada dia atau orang lain yang berjumpa dengan Uwais tak mustahil dia tak pasti, mohon maaf, mungkin dia yang berjumpa dengan Uwais di Iraq, di Sungai Furat. Dia yang berjumpa dengan sebab nak mencari Uwais, dan ketika itu Uwais jumpa di Sungai Furat, dia nampak orang yang sifat-sifat dia begini dekat tengah duduk ambil air dekat Sungai Furat. Maka tabi'in ini pun terus pergi. Kalau kita Usair Ibn Jabir ni pergi jumpa dengan lelaki itu dan mengatakan dan memberi salam kepada Uwais Al-Quran. Maka Uwais Al-Quran ni menjawab salam. Kalau Buya tak silap inilah dia. Maka dia menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Usair Ibn Jabir. Terperanjat Usair Ibn Jabir sebab dia tak glamour. Yang glamournya siapa? Uwais. Sebab dia tahu apa tanda dekat Uwais tu, pakaian dia, tanda sopak dia. Jadi dia pun tanya, wahai Uwais, aku tak kenal kau, aku kenal kau tu tak pelik, engkau kenal aku tu pelik. Sebab aku ni tak ada orang nak cerita pasal aku. Maka tersenyum Uwais Al-Qurani. Uwais Al-Qurani kata, sebelum aku jumpa kau, aku telah berjumpa dengan roh kau dahulu. Ini orang panggil al-arwah junudun mujannadah, roh-roh yang baik saling mengikat di ketika alam roh sebelum dimasukkan dalam tubuh-tubuh. Maka dia mengenal, maknanya Uwais ni tinggi sungguh makam dia, kewalian dia, dan dia ingat orang-orang yang dijumpa ketika di alam roh. Maka dia dah jumpa dulu Usair Ibn Jabir, maka kan itu dikenal. Ataupun tabi'in yang lain, wallahu ta'ala alam. Jadi sebab apa Buya cakap begitu? Sebab dalam periwayatan Usair lah salah satunya yang memberikan kain hadiah, sebab bertepatan dengan tabi'in yang berjumpa dengan Uwais Al-Qurani itu, dia menghadiahkan rida. Dalam riwayat Muslim menyebutkan bahawa wa kasautuhu burdatan fakana kullama ra'ahu insanun qala min aina li Uwaisin hadhihi al-burdah. Usair bin Jabir ni dia pakaikan burdah. Burdah ni rida lah yani. Sebab pakaian Uwais Al-Qurani ni, subhanallah, dia sangat miskin, sangat ni, dan dia tak mau pakaian-pakaian yang memang subhanallah. Maka bila dipakaikan dia terimalah hadiah tu. Sehingga nak kata peliknya bila dia pakai benda tu, sebab dia tak pernah pakai. Bila dia pakai tu, orang bila setiap manusia nampak aja Uwais, dia akan tanya, ni Uwais dapat mana burdah ni? Tak ada orang akan kata ini pakaian dia, orang akan kata pelik. Sebab dia tak ada rumah, dia tak ada apa-apa. Apa yang ada semua diinfakkan. Ni tengok, dia sebutkan di sini, ni Uwais. Tengok,
Uwais ni yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim kitab Al-Mustadrak. Kana Uwais Al-Qurani idza amsa yaqulu, ni satu boleh terjemahkan terus. Uwais Al-Qurani dia punya perangai dia kalau sampai malam setelah menunaikan solat Isyak, dia akan sebut malam ni lain, besok lain, lusa lain. Ni salah satu sifat amal soleh dia, ibadah dia. Cuba tengok. Dia kalau malam ni, contoh malam ni, dia akan kata hadhi lailatul ruku'. Malam ini malam ruku'. Jadi dia akan semayang malam tu, angkat takbir, kemudian dia ruku', dia takkan bangun daripada rukuknya untuk menghabiskan solat dia kecuali hampir nak dekat subuh. Ketika rukuk tu dia zikir. Lepas tu besok malamnya pula hadhi lailatul qiyam. Malam ni malam qiyam. Jadi dia angkat takbir, dia akan membaca seluruh Al-Quran dan berulang-ulang, dan dia tidak akan rukuk dan menghabiskan solat dia kecuali hampir nak dekat subuh. Kemudian dia akan kata malam besoknya hadhihi lailatus sujud. Malam ni malam sujud. Maka dia angkat takbir, rukuk, yang tidak, kemudian dia sujud, dia tak bangun-bangun dari sujudnya sehingga nak dekat hampir subuh, baru dia selesai solat dia, berdoa kepada Allah. Ini Uwais Al-Qurani. Tak teringin nak jumpa dia. Subhanallah. Ini dalam Al-Mustadrak Imam Hakim. Tengok. Dia disebut tasaddaqa bima fi baitihi min al-fadli min at-ta'ami wath-thiyabi. Dia yang miskin tu, dia sedekah semua yang ada dalam rumah dia. Orang bagi apa ke, apa lebih, dia semua sedekah. Kemudiannya dalam keadaan dia menangis, thumma baka thumma yaqul Allahumma man mata ju'an fala tu'akhidni bihi. Ya Allah, kalau ada di kalangan manusia hari ini meninggal sebab tak makan, maka janganlah engkau marah aku. Maknanya denda aku dengan sebab tu. Nampak? Padahal dia siapa? Kalau kita ikut hukum syarak pun dia selesai dah, dia tak kena apa. Tapi dia punya takut ada orang mati lapar. Takut dia yang kena, Allah murka pada dia sebab tak sedekah kat orang tu. Wa man mata uryanan fala tu'akhidni bihi. Dan dia berdoa, dan kalau ada yang mati dengan telanjang, pakaian tak ada, maka janganlah kau marahi aku dan jangan kau denda aku, ya Allah. Padahal dia siapa? Dia bukan orang kaya. Wahai orang-orang berduit, kita macam mana? Apa perasaan kita? Orang yang tak ada apa-apa ni pun takut Allah murka kat dia bila ada orang mati miskin, mati lapar. Wahai pemimpin-pemimpin yang duk bergaduh daripada dulu sampai sekarang ni, tak habis-habis. Apa yang korang buat? Banyak lagi. Allah. Pernah dia jumpa ada seorang lelaki daripada Yaman juga, jumpa Uwais Al-Qurani. Ni daripada Imam Sya'bi, muhaddis juga, Hafiz Sya'bi. Min rajulin min Muradin ala Uwais Al-Qurani. Faqala, daripada Murad ada seorang lelaki Yaman jumpa. Faqala kaifa asbahta? Dia tanya Uwais Al-Qurani, kau pagi ni bangun apa keadaan kau? Hal keadaan kau macam mana? Kau bangun dalam keadaan macam mana? Berpagi-pagi bagaimana kau hari ni? Qala asbahtu ahmadullah. Aku hari ni bangun dalam keadaan berpagi-pagi dalam keadaan mengucap puji syukur pada Allah. Qala kaifa zaman alaika? Maka orang ni pun tanya, macam mana pula masa kau berjalan hari ni? Masa kau macam mana kau tengok masa kau? Macam mana kau peruntukkan masa kau kau buat macam mana? Dia tanya pula lelaki tu. Qala kaifa zaman? Dia bagi contoh lah, kaifa zaman ala rajulin in asbaha dhanna alla yumsi. Dia tanya, aku nak tanya kau pula, bagaimana keadaan orang yang bila dia berpagi-pagi dan dia tak ada meletak sangkaan pun yang dia boleh sampai petang? Wa in amsa dhanna alla yasbah. Dan bila dia dapat petang tu dan dia tak ada letak pun sangkaan bahawa dia akan hidup sampai petang. Fa mubashshir bil jannah atau mubashshir bin nar. Dia kata orang yang macam ni adakah diberi berita bahawa dia masuk neraka atau masuk syurga? Maka ya akha Muradin, dia kata, wahai saudara aku di tempat Murad ini, maknanya di negeri Murad ini, wahai saudaraku, sesungguhnya mati, innal mauta, boleh terjemahlah tu, sesungguhnya mati ni bila engkau ingat dia, maka tidak akan mengembira pun kepada mukmin itu sesuatu. Bila dia ingat mati, tak ada benda gembira pun. Maknanya tentang dunia tak ada yang gembira bila dia ingat tentang mati ni.
Dan jika dia tahu hak-hak Allah yang perlu dia laksanakan, dia faham sungguh, dia ada faham tentang hak-hak Allah, maka takkan tinggal pun kat rumah dia satu harta pun, tak ada, takkan tinggal satu perak, takkan tinggal satu emas pun. Ini kata Uwais Al-Qurani. Kalau dia tahulah hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, hak-hak Islam, maknanya dia takkan tinggal. Dan kalau sekiranya dia menjalankan hak-hak tersebut, biasanya orang macam ni jangan harap dia akan mendapat kawan-kawan yang sentiasa lah berada bersama dia. Silap dia seorang-seorang ni. Boleh faham tak? Macam Sayyidina Umar, bila dia Allah beri dia satu kelebihan banding sahabat lain, iaitu membezakan hak batil pada hakikat dia. Sikit orang kawan dengan dia, tak berani kawan dengan Umar. Bodoh lah siapa yang tak berkawan dengan dia. Tak? Tapi gitulah. Jadi itulah sebahagiannya. Dan yang faedah kita nak ambil, baiknya dia tu dengan berbuat baik dengan mak bapak. Jadi antum ni tengok sifat-sifat ibu kita yang memerlukan kita. Jangan pula kata, mak, saya ni malas lah nak pergi pengajian, mak boleh tak cakap jangan pergi, jaga mak. Itu kau tu dah tertipu dengan syaitan. Kau tak ikut Uwais pun. You make it up. Orang putih kata you make it up. Kamu yang cipta benda tu. Sebab malah kamu. Sebab diri kita nak ikut jujur-jujur lah, ikut sungguh-sungguh, walaupun tak mampu buat macam Uwais Al-Qurani. Tapi macam mana situasi ibu kita, macam mana dia dengan kita. Kemudiannya kita tu nak sangat tak hati kita nak belajar ataupun berjumpa orang yang mulia? Nak sangat tak yang mulia di sisi Allah? Kita nak sangat tak jumpa dia? Tengok diri kita tu. Boleh faham tak? Ini tak ada rasa pun nak jumpa. Lepas tu alasan aja banyak. Jadi tak maulah begitu. Jadi tak bolehlah sama diri kita macam tu. Tapi kita memang nak sangat, tapi ibu kita minta kita jaga dia, dan kita tengok tu ibu Uwais lumpuh, buta. Itu pun dia minta izin. Kalau kita masuk akal, sebab dia cinta sungguh Rasulullah. Tu pasal dia minta izin nak pergi jumpa Rasulullah. Kalau kita ada mak macam tu, kita pula anak tunggal, tak ada saudara mara ni Uwais ni. Antum boleh fikir tak? Silap jiran dia kata, kau ni itu pun nak minta izin, terang-terang mak kau macam tu, takkan kau nak tinggal? Jadi tetap muqaddam ni, Nabi itu tetap didahulukan. Cuma dia jujur. Dia Uwais ni, karamah dia yang menyebabkan luar biasa dia. Bahkan Rasulullah SAW kata jumpa, minta doa kepada dia, dan tingginya makamnya, dan dia sayyidul awliya. Bahkan ada hadis Nabi SAW, Nabi kata akan datang di hari kiamat nanti seorang lelaki yang mensyafaatkan dia terlalu ramai seperti kabilah Bani Tamim. Maknanya dia boleh syafaat tu seperti Bani Tamim tu, seluruh Bani Tamim. Maka jumhur muhaddisin mengatakan yang dimaksudkan di situ Uwais Al-Qurani. Mudah-mudahan kita ada cerita tentang dia hari ini. Mudah-mudahan Uwais kenal kita. Amin. Tapi kena sungguh-sungguh lah. Kena ingat sungguh dia. Uwais ibni Amir. Uwais ibni Amir Al-Qurani.